Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi bagaimana penjagaan chainsaw yang saya telah buktikan dengan pengalaman saya sendiri. Dia tahan selama 5 tahun tanpa ada sebarang masalah. Jadi saya nak buktikan bagaimana cara untuk set up rantai chainsaw, cara untuk mengelak chainsaw daripada rosak piston dan engine block, dan bagaimana merawat chainsaw secara general lah. Chainsaw ini model Stihl MS328. Saya baru beli bulan lepas dan baru potong 2 pokok, ya, 2 pokok. Tip yang sama seperti chainsaw yang sebelumnya. Jadi saya gunakan cara yang sama, campuran minyak yang sama. Okey, ini saya dah guna pakai tip saya pada chainsaw yang saiz besar untuk model MS382. Sekarang saya dapat satu projek baru dan saya perlukan chainsaw yang lebih kecil untuk panjat dan potong dari atas. Oleh itu, mari kita tengok box untuk chainsaw baru. Okey, ini baru datang, baru sampai, baru beli tadi, baru sampai dari agent Stihl. Tetapi saya tidak beli direct dengan agent Stihl. Saya beli melalui seorang kawan supaya saya dapat tujuan yang saya nak. Dan kalau kita beli model, dia ada 170, ada MS180. Kedua-dua model ini beza hanya sedikit perbezaan pada kuasa enjin, ya. Tetapi model yang sama, model kedua-dua model ni 170 dan 180 menggunakan carburetor yang sama. So saya advise kalau nak beli chainsaw yang kecil, terutamanya Stihl, belilah yang 180 sebab kos minyak tu sama tapi powernya lebih pada 180. Baik, saya cuba buka, ya, semua baru. Ini receipt. Kalau di Labuan harga dia ada, ini beli ekstra. Di Labuan harga chainsaw ni 690. So dia akan bekalkan MS180 170 tu menggunakan buku manual yang sama, ya. Cuma beza sedikit pada size block saja. So ini enjin, dia akan berikan satu rantai baru, satu pembuka kunci plug brand chainsaw. Dia ada free gift untuk minyak hitam brand Stihl. Diberikan juga screwdriver minus. Ini tujuan dia adalah untuk adjust carburetor. Dan Stihl beri satu botol 100 ml minyak tuti untuk campuran petrol. Okey, ini receipt. Okey. Taruh tepi dulu. Kebetulan, ya, ini memang baru, belum buka. Kebetulan bulan lepas saya beli chainsaw yang MS382 ini. So minyak dia masih belum habis. Saya akan gunakan minyak yang inilah.
Yang ini belum buka, saya akan gunakan minyak ini. First thing, saya akan tunjukkan sementara yang ini tidak diperlukan. Aku masukkan balik, kotak. Sekarang dia belum ada minyak. Jadi dua ini belum ada minyak. Okay. Belum pernah start, belum pernah cuba lagi. Saya baru nak cuba sekarang. Oleh itu saya masukkan minyak. Saya menggunakan minyak hitam untuk minyak rantai. Saya pakai minyak steel. Ya. So minyak rantai, saya isi minyak rantai hanya sedikit saja, kurang lebih 30% daripada tangki, sebab saya nak try start saja. Kalau kita mampu, belilah minyak rantai yang bagus untuk rantai, tetapi harga dia 10 ke 15 ringgit. Kalau steel ni ditulis 15 ringgit. Pada saya agak membazir, sebab kita boleh gunakan minyak yang sudah dipakai, minyak yang sudah digunakan, minyak kotoran motor yang pernah digunakan. Itu lebih jimat sebab kita boleh dapat free. Tetapi gunalah minyak daripada enjin motorcycle. Sebab kadang-kadang kita nak mudah, kita pergi workshop kereta, memang lebih banyak minyak kotor. Tetapi minyak kereta ataupun kenderaan yang lebih besar, kelikatan minyak itu lebih tebal, ya, lebih berat. So saya cadangkan pakai minyak motor sebab dia lebih ringan, dia tidak terlampau kotor. Baik, ini untuk percubaan saya cukup pakai minyak yang baru. Kemudian saya masukkan minyak petrol. Minyak petrol saya menggunakan ini. Cara tuang, jangan tuang begini, kita tuang sengit supaya dia tidak tumpah. Okey, saya anggap kawan-kawan yang biasa main chainsaw sudah maklum tentang campuran minyak putih dan minyak petrol. Ya, kalau kita lihat di sini, dia bagi tahu 100 ml 1 nisbah 50. Jadi 1 liter gunalah 50 ml. Jadi campuran yang betul adalah sangat diperlukan. Dia efek kepada enjin. Baik, saya tutup dulu. Sama juga dengan minyak tuti. Minyak tuti jika kita mampu, pakailah minyak steel. Sebab dia memang dirumus khas untuk enjin chainsaw main steel. Dan kelikatan dia, kepadatan dia memang sudah dikaji untuk sesuaikan dengan penggunaan enjin tusuk steel, chainsaw steel kita. Tapi minyak ni mahal. So saya tidak pakai minyak ini. Saya pakai yang free begini sampai habis, dan saya akan pakai minyak tuti brand Petron, atau ya, saya pakai Petron. Saya tidak pakai Petronas. Kebetulan ini ada Petronas. Saya tunjukkan Petronas pada saya, minyak tuti dan minyak petrol tidak bagus. Ya, bukan saya nak pendamkan Petronas, tapi memang kalau anda cuba pakai minyak petrol model Petronas, akan tahu perbezaan dia. Dari segi power, kita cepat habis, dan cost dia lah. Ya. Okay. Sekarang sensor ni sudah ada minyak. Biasanya memang dia akan bagi, dia sudah set plug. Baik. Sebelum saya start, saya nak share. Ini plug sudah ada. Kalau baru, saya anggap tidak perlu saya cuba plug dia lah, sebab semua everything baru. Tapi
kongsikan dengan anda bagaimana cara menjaga plug. Saya buka plug lama ni. Ini kerana baru 1 bulan, so nampak plug dia masih bagus lah kan? Ada hitam-hitam sikit. Itu disebabkan campuran minyak kita. Nanti saya akan beri tip bagaimana campuran minyak di dalam enjin. Dia jadi hitam ya. Jadi plug ini saya pernah pakai selama 2 tahun berturut-turut ya, tanpa ganti plug. Maksudnya satu plug tahan sampai 2 tahun. Caranya kita bersihkan saja plug. Bersihkan, jangan guna pisau, jangan guna yang besi yang keras ya. Gunalah brus besi ni dengan cara begini saja. Kita bersihkan plug sampai hilang hitam-hitam dan kotoran ya. Ini kerana dia masih baru, so dia punya gap tu masih standard. Setelah 2 tahun ataupun setelah lama kita pakai, batang yang di dalam plug ini semakin nipis, semakin rendah. So kita perlu ketuk dia, agak dia dalam 2 mm, ketuk dia supaya jarak dia dekat sedikit. Okey, setelah kita bersihkan plug, kita lekatkan plug pada pasang plug di pasang kabel dia, tetashkan pada bodi enjin. Sekejap ya, ini kita cabut pula. Tunjukkan. Cabut pula. Okey, nanti kita pasang balik. Okey. Pasang begini. Attachkan kepala plug dengan engine block dan kita start. Banyak 10 kali ke 15 kali kan. Dia akan, bila touch dengan body dia akan spark, dan spark sebanyak 10 ke 15 kali tu dia akan recharge spark plug ni. So spark plug yang tadinya sudah lemah dia akan menjadi kuat semula. Macam bateri yang sudah lemah, kita cas balik dan dia akan berfungsi seperti bateri baru. So tip untuk jimat plug itu cara dia, selalu bersihkan dia dan start ya. Sebelum kita warm up mesin chainsaw ni, kita start dia. Okey. Untuk plug. So habis untuk plug. Okey. Sekarang kita set up yang baru. Kenapa saya nak kongsikan cara ataupun tips saya ni? Kerana saya dah buktikan sendiri selama 5 tahun saya pakai model MS180 ni. Mesin pertama saya yang baru saya jual 2 bulan lepas. Dia tidak pernah memberikan sebarang masalah. Ya. Malah engine block pun tidak pernah bercalar. Jadi oleh kerana ada orang nak beli, saya pun jual lah. Okey. Kenapa hari ni saya beli chainsaw steel bukan di agent steel? Sebab saya nak dapatkan bar yang pendek. Kalau saya beli di agent steel standard 180 ni, dia akan berikan bar saiz 16 inci. Tetapi saya nak yang lebih pendek, iaitu 14 inci. So saya gunakan kawan saya, suruh dia beli, dia pun menjual steel, tetapi dia workshop repair mesin-mesin. Tapi dengan nama dia tu, dengan ataupun apabila dia beli, dia boleh nego untuk dapatkan saiz yang berbeza. Tetapi
still tidak memberikan waranti. Itu saja. Maksud dia kita sudah modified lah. Kenapa nak pakai bar yang lebih pendek? Tujuan saya beli chainsaw yang kecil ni adalah untuk kegunaan di atas pokok. So apabila di atas pokok, saya tak perlu bar yang lebih panjang. Kemudian di samping itu, apabila kita tukar kepada bar yang lebih pendek, powernya akan meningkat sebanyak 20 ke 25%. Jadi proses kita memotong kayu itu semakin cepat lah. Baik, ini rantai baru. Bila kita beli bar yang pendek, pastikan kita juga membeli rantai yang ukuran bar yang pendek lah. Itu ni saiz 14 inci. Baik. Ini saya tunjukkan cara nak pasang video saya, iaitu bagaimana cara untuk setup rantai chainsaw. Kita pasang, adjust dia di sini. Ada lubang adjust dia. Okey. Kemudian adjust ni belum tepat, tapi saya nak mudahkan dia dalam kedudukan begini. Bagus kita pasang dulu lock dia, masih kendur. Kita pasang, pastikan nut dia ni dalam kedudukan yang betul lah, di mana stiker ataupun huruf S ni, steel ni, dia berada di luar. Kadang-kadang kita selalu nak cepat, kita pasang terbalik. Jadi kalau saya gunakan standard, dia mesti ikut di sini, dan dia punya lambang tu di luar. Lambang S dia tu di luar. Okey. Sekadar loose saja, longgar-longgar saja. Baik. Cara untuk tegangkan rantai chainsaw, kita letak rantai chainsaw ni dengan kedudukan yang lebih tinggi. Aduh, saya tak bawa kayu tu pula. Okey, tak apa, saya lapik yang kotak ni lah. Yang di hujung mesti kedudukannya lebih tinggi supaya dia tertolak ke atas. Kemudian mungkin tak nampak ya. Kedudukan dia begini. So saya adjust ya. Ini masih tinggi. So saya pusing untuk adjust dia, dan dia semakin naik. Kemudian ini masih kendur ya. Kedudukan begini masih kendur. Saya tegang sedikit lagi, dia tak ada spring lagi. Begini cukup. Kira-kira kita boleh tarik dan dia spring back. Dia akan tarik semula. Ya. Kenapa perlu ketat begini? Kalau terlampau ketat, dia akan rosakkan bar. Di longkang bar ni, untuk laluan pemegang dia akan cepat rosak. Kalau terlampau kendur, dia akan mudah terlepas ya. Kemudian baru kita ikat dia. Okey, oleh kerana cover ini dibuat daripada plastik, so jangan terlampau ketat lah. Kita main feeling saja supaya dia kemas dan dia tidak merosakkan. Kalau terlampau longgar, skru ni boleh jatuh. Kalau di atas pokok skru ni jatuh, memang susah cari lah. Okey, cukup bagus. Sekarang minyak sudah ada, minyak rantai dah ada. Baik, tadi saya terangkan minyak ini campuran dia
1:5, ataupun ada yang berpendapat 1 liter bersamaan dengan 25 ml. Terpulang pada anda, asalkan jangan terlampau kurang. Kesan daripada kurang minyak tuti, enjin cepat panas. Kesan daripada terlebih minyak tuti, asap lebih banyak, tetapi dia tidak merosakkan enjin. Baik, kenapa chainsaw saya lebih tahan lama? Saya nak tunjukkan. Inilah tip yang saya guna, yang telah saya buktikan selama saya pakai steel yang dulu. Baik, hati-hati buka plug ni. Ini baru. Dia kabel dia pendek, jadi kalau kita silap buka, dia akan terlepas spring dia. So hati-hati sikit ni. Dia kadang benda baru ni dia kabel dia pendek, so ngam-ngam saja. Kita kena lebih berhati-hati supaya spring pengikat kabel kepala plug ni tidak terlepas daripada kabel. So sekarang saya nak buka. Oh, ketatnya. Oh, kenapa lah diikat ketat sangat ni? Sebetulnya tidak perlu ketat begini ya. Tidak terlampau ketat begini. Dia perlu ketat supaya kompres enjin ni tidak keluar, tidak leaking. Tetapi tidak perlulah sampai ketat macam tadi. Baik, plug baru. Nah, inilah rahsia saya. Saya mencampurkan minyak tuti dan minyak 40, minyak 40 di dalam petrol. Fungsi minyak tuti untuk sejukkan enjin, tetapi fungsi minyak 40 adalah untuk menjadikan dinding blok dan piston ring dalam keadaan licin, ya. Jadi dia tidak akan bergeser sama sekali sendiri. Enjin rosak sebab kurang minyak tuti, penggunaan yang lama, lama-lama panas, ring akan panas dan dia akan bergeser pada dinding enjin blok. Enjin blok ini dia buat bukan daripada bahan besi 100% ya. Dia mungkin campuran, saya tidak pasti daripada material apa. Dan piston pun hampir daripada jenis material yang sama. Dan jenis material ini dia tidak mengembang. Dia ketika dia panas dia tidak mengembang, ataupun sangat lambat untuk mengembang dalam kepanasan yang tinggi. Jadi yang mengembang adalah piston ring. Piston ring ada dua di kepala silinder. Dia ring tu dibuat daripada besi. Besi bila panas dia akan mengembang dan akan bergeser pada ini. Jadi tips saya akan gunakan minyak 40. Saya masukkan dalam engine block. Ini bekas Yamaluk, minyak gear. Saya dah gunakan, saya dah bersih, saya dah gunakan untuk minyak 40. Kenapa saya pakai botol ni? Sebab dia ada corong dia. Ni ada cap dia panjang supaya tidak tidak kotor lah. Dia boleh masuk dengan cantik lah. Okay. Minyak 40 saya masukkan dalam enjin, dalam blok. Ya, sini saya masukkan.
Okey, tak perlu banyak. Dan tak masalah jika kita isi sampai penuh sekalipun. Tapi tujuan kita isi adalah untuk meratakan minyak 40 di dalam engine block dan piston supaya dia licin macam rantai tadi, ya. Macam rantai, fungsi minyak hitam tadi adalah untuk melicinkan dia, ya. Jadi bila kita start, minyak akan naik dan turun, ya. Piston akan bergerak dan dia minyak tu akan naik turun dalam blok, ya, sehingga engine block tadi dan engine block dan piston sentiasa dalam keadaan basah dengan minyak 40. So dia licin lah, ya. Ini mesin yang belum pernah di start, belum pernah cuba. Saya dah masukkan minyak 40 terus. Baik. Jadi saya terlupa pula bawa kain supaya tidak terkena filter. Saya buka dulu filter. Oleh kerana saya lupa bawa kain, saya tuangkan saja minyak 40. Saya tuangkan saja supaya dia kering. Kemudian baru saya masukkan lah. So, kalau dapat pastikan dia keluar semua, ya, keluar semua minyak-minyak tu keluar. Jangan terlampau banyak minyak di dalam tu. Kita hanya nak dia basah dengan minyak 40 saja. Kita tidak mau isi minyak dalam situ. Okey, apabila kita start, sekarang kita pasang plug. Lepas dengan tangan dulu. Kemudian kita start. Ketatkan dengan ni. Jangan terlampau ketat macam tadi, ya, sampai susah nak buka. Ya, cukup saja ketat tetapi kemaslah. Okey. So, saya pasang. Baik. Saya sudah pasang. Sekarang enjin ini belum pernah dicuba, belum pernah di start. So first thing, pasang balik filter. Kita kena cok dulu lah. Mungkin dia perlukan minyak untuk naik. Pasang balik. Okay, saya cuba start. Okay, sebab minyak dia pun belum naik, so dia memang ambil masa. Jadi supaya kita cepatkan masa dia, saya tarik cok. Okay, bila saya tarik cok dan dia mula nak hidup keng-keng sedikit kan, so kita lepaskan cok dalam kedudukan on dan kita start lagi. Oleh kerana minyak 40 ada dalam engine block, so dia akan menyebabkan asap putih yang banyak, ya. Jangan takut dengan asap putih tu. Banyak asap putih. Asap putih ini disebabkan engine block dalam keadaan basah. First thing, jangan rest dia, jangan rem dia. Dia bermain dulu, dia warm up, ya. Ya, piston itu bekerja dengan perlahan. Okey, tak perlu lama-lama sebab dalam enjin ada minyak melincir, minyak 40. Baik, anda dapat dengar bunyi rantai. Jeng jeng jeng, bunyi rantai.
yang dreng-dreng bunyi rantai itu disebabkan tadi saya tidak masukkan minyak minyak hitam, minyak putih di dalam sini ya. Ya, sebaiknya sebelum kita pasang rantai dan bar ni, biasanya saya akan bersihkan dengan cutter, dengan blade cutter supaya hilang habuk-habuk. Kemudian saya tuangkan minyak putih. Ya. Tujuan dia untuk cepat terus pakai terus je. Tak perlu tunggu gas minyak, tunggu enjin pam minyak hitam masuk ke rantai ya. Kalau kita tidak mau masukkan minyak di dalam sini, lumurkan minyak, maksudnya kita perlu start biar dia run supaya minyak hitam tu basahkan rantai di dalamnya, baru kita gunakan mesin. Baik, bila saya tunjukkan sini ada kesan minyak ya, kesan minyak rantai pada kayu ini menunjukkan rantai ini enjin sudah pump minyak di dalam minyak rantai ini, dia sudah pump dan telah keluar melalui lubang di dalam sini dan masuk melalui longkang bar rantai. So lubang rantai ini dia sudah penuh dengan minyak ya. Jadi barulah kita dapat gunakan mesin untuk potong kayu. Ramai yang mungkin tidak setuju dengan perkongsian ini sebab teori mencampurkan minyak tuti dan minyak 40 di dalam minyak petrol boleh jadi ramai mekanik yang menganggap ini teori yang salah. Tetapi ada juga yang berpendapat ini tidak menjadi masalah, dan saya sendiri sudah berpengalaman dengan mesin pertama selama 5 tahun. Mesin enjin blok pada mesin ini tidak pernah bercalar, tidak pernah ada masalah ya. Saya kebetulan hari ini saya beli mesin baru. Saya nak tunjukkan pada anda bahawa mesin baru pun boleh terus menggunakan minyak putih. Tetapi saya cadangkan gunalah minyak brand Yamaluk ya, berbanding dengan brand-brand lain sebab pengalaman saya Yamaluk itu lebih halus ya, lebih sesuai ya. Jadi setakat ini alhamdulillah inilah pengalaman yang saya dapat kongsikan. Mudah-mudahan kita jaga mesin kita dengan cara yang betul dan dia akan jaga kita dengan cara tidak memberikan masalah pada kita. So yang ini pun guna tip yang sama, mesin rumput pun menggunakan tip yang sama, iaitu campuran minyak tuti dan minyak 40 Yamaluk ya. Sekian dari saya kan. Kalau ada yang tidak setuju, itu hak anda kan, terpulang kan. Apa yang saya boleh katakan, jika minyak anda kurang, campuran minyak anda kurang, dia akan cepat panas dan boleh rosak enjin blok. Kalau lebih, dia tidak mendatangkan apa-apa masalah, cuma asap saja yang banyak. Saya enjoy menggunakan steel 180 untuk kegunaan di atas ya. Sekarang bar 14 inci, kuasa dia akan meningkat 20%. Mesin yang hebat memudahkan kerja kita. Sekian dari saya. Terima kasih kepada kita.